Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam Muhammad Khairi. Hari ni saya sesama sikit ya. Minta maaf banyak. Waalaikumsalam. Tak Syahir, ahlan wa sahlan. Ya, sesama sikit. InsyaAllah. Semoga sihat insyaAllah lepas ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rawaitu ta'alamu wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء قربه وثوابه مرضاته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah di kesempatan yang Allah berikan kepada Allah berikan kepada kita ini, insya-Allah kita akan sama-sama kongsikan beberapa adab dan beberapa akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang seharusnya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah golongan ataupun manusia yang paling berhak untuk mengambil ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkannya dan kita sebarkannya dengan saudara-saudara kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain, adik-beradik kita, keluarga kita. Semoga semuanya dapat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dengan kita mengamalkan segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala adab
dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tanda seseorang itu cinta pada Nabi SAW adalah dengan dia berusaha dengan betul-betul untuk mengamalkan segala perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW dan mengamalkan segala sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku di hari tidak ada orang yang menghidupkan sunnah aku, maka wajiblah syafaat aku bagi mereka. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku di waktu di mana tidak ada orang yang memandang kepada sunnah Nabi SAW, iaitu waktu kita sekarang inilah, zaman kita sekarang ini, orang sudah tidak lagi memandang kepada sunnah Nabi SAW, orang-orang sudah tidak kenal siapa Nabi SAW. Maka di waktu beginilah kita perlu meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan kita cuba untuk mengamalkan segala sunnah Nabi SAW. Dan kita pada kelas yang berlalu, yang pada 2 hari lepas, kita dah bincangkan beberapa adab fil masjid. Adab ketika mana kita berada dalam masjid. Masjid merupakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang paling mulia di atas dunia ini, iaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Sebaik-baik tempat yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah masjid-masjidnya, jika nak dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Maka insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi sedikit beberapa adab yang belum kita sebutkan. Dan kita dah bincangkan bahawasanya di dalam atas muka bumi ini ada satu tempat yang menjadi rumah Allah, yang bermaksud tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam tubuh badan kita juga ada satu tempat yang menjadi tempat tumpuan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hati kita. Maka jika hati kita itu digunakan untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita akan menjadi anggota yang paling mulia ataupun tempat yang paling mulia, sama seperti masjid yang merupakan tempat sujud, tempat kita meletakkan kepala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kata Nabi SAW, tempat yang paling dekat di antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika mana dia sujud. Aqrabama yakunu lil 'abdi min rabbih fa huwa sajid. Aqrabama yakunu lil 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Tempat ataupun keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Bilakah kita terlalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika mana kita berada di sujud. Ketika mana kita tengah sujud, maka itulah tempat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat di sini bukanlah bermaksud dekatnya dari segi masafah, dari segi jarak, bukanlah dekat dari segi berapa meter, tapi dekatnya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dekatnya dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala pada mengetahui apa yang berada dalam hati kita. Maka insya-Allah kita ulangkan sedikit 2 adab yang kita telah bincangkan pada kelas yang lepas, iaitu adab yang pertama, hendaklah kita masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, dan jangan kita masuk ke dalam masjid macam kita masuk ke tempat-tempat yang biasa. Masuklah ke dalam masjid lebih besar daripada kita masuk ke dalam istana, lebih besar daripada kita masuk ke dalam rumah menteri-menteri, lebih besar daripada kita masuk ke rumah kita sendiri. Maka kita kena sentiasa berwaspada bahawasanya kita nak masuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mulakanlah dengan kaki kanan. Yang kedua, kita sebutkan pada kelas yang lepas bahawasanya adab yang kedua adalah masuk ke dalam masjid dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan membacakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Baca bismillah, baca alhamdulillah, baca selawat pada Nabi SAW, dan baca doa masuk masjid. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan bukakanlah bagi aku pintu rahmatmu. Itu ketika masuk masjid. Dan saya juga ada menyebutkan at-ta'awudz yang ada dalam riwayat hadis yang mengatakan, barang siapa yang membaca ta'awudz ini, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, kemudian dia membaca doa yang tadi, doa masuk masjid tadi, maka syaitan akan berkata kepadanya, wahai hamba Allah SWT, sungguhnya kamu telah dijaga oleh Allah SWT untuk hari ini. Maknanya syaitan tak mampu nak kacau dia, syaitan tak mampu nak hasut dia pada hari dia membacakan doa tadi, doa ataupun dia berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia masuk masjid. Maka itu dua adab yang kita telah bincangkan. Maka dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan antara 7 golongan yang mana akan dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu Wa Taala, 7 golongan yang tak akan kena
daripada teriknya matahari di hari kiamat nanti, antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, lelaki yang mana hatinya itu mu'allak. Mu'allak ini dari segi bahasa tergantung. Maknanya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, lelaki yang hatinya sangat-sangat terikat dengan masjid, lelaki yang hatinya sangat-sangat rindu kepada untuk menghadirkan diri ke dalam masjid. Maka itu salah satu golongan yang akan dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu Wa Taala di hari semua orang dalam keperluan, semua orang dalam kepanasan dan peluh mereka menitik-nitik sehinggalah ada peluh sehingga ke lutut, ada peluh yang sehingga ke betisnya, ada peluh yang sehingga ke lehernya. Maka ketika itu ada golongan-golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya lelaki yang hatinya sentiasa teringat ke dalam masjid. Lelaki yang sentiasa bila dia keluar masjid, dia teringat bila pula aku boleh masuk masjid. Maka itulah golongan-golongan yang akan dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari ada seorang guru itu melihat anak muridnya dalam masjid, dalam halaqah, dalam kelas. Maka dia tengok kepada hati anak muridnya, bahawasanya anak muridnya walaupun dalam masjid tetapi hatinya berada di luar masjid. Maka kata guru tersebut, lebih baik kamu berada di luar masjid dan hati kamu dalam masjid, lebih baik daripada badan kamu dalam masjid tetapi hati kamu di luar masjid. Maka guru itu pun suruh dia keluar ke pasar yang dia sentiasa fikirkan dalam masjid itu. Dia duduk dalam masjid sentiasa fikir nak pergi pasar, nak pergi pasar. Maka guru dia pun suruh dia pergi ke pasar sekarang juga. Kerana perginya dia ke pasar lebih baik daripada keadaan dia duduk dalam masjid tetapi hatinya di luar masjid. Maka bukanlah yang penting itu adalah diri kita dalam masjid, tetapi yang penting itu adalah hati kita sentiasa terikat dengan masjid, sentiasa nak kembali ke dalam masjid, sentiasa rindukan untuk hadir ke dalam masjid. Maka itulah golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab itu Nabi menyebutkan rajulun qalbuhu, lelaki yang hatinya, bukan tubuh badannya yang duduk dalam masjid, tetapi lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Lelaki dan perempuan, termasuk juga perempuan. Cuma ala sabilil umum Rasulullah menyebutkan rajulun, lelaki qalbuhu mu'allakun, yang hatinya terikat dengan masjid. Maka berapa ramai orang yang berada dalam masjid tetapi hatinya terikat dengan perkara yang lain, maka tak akan masuk dalam hadis Nabi SAW yang ini. Dan berapa ramai orang yang di luar masjid, yang dihalang daripada masuk masjid, yang tak mampu nak pergi ke masjid tetapi hati mereka sentiasa dengan masjid. Maka itulah golongan yang sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka inilah yang akan dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu Wa Taala di hari yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan, tidak ada teduhan melainkan teduhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah menjadikan kita di kalangan mereka. Maka di musim PKP ini mungkin ada di kalangan kita yang dihalang ataupun tak boleh nak solat di masjid. Maka yang penting adalah kita sentiasa ikatkan hati kita ke dalam masjid, kita sentiasa nak hadir ke dalam masjid. Apabila kita tak mampu nak hadir ke masjid, dalam keadaan kita nak sangat hadir ke dalam masjid, sudah pasti Allah akan memberikan pahala seperti mana kita hadir ke dalam masjid, insya-Allah. Maka adab yang ketiga yang ingin saya sebutkan pada malam ini adalah hendaklah kita menjauhkan segala perkara-perkara yang kotor, menjauhkan segala perkara-perkara yang keji, menjauhkan segala sampah sarap di dalam masjid. Maka hendaklah kita berwaspada, berhati-hati ketika mana kita masuk masjid. Kadang-kadang kita bawa masuk najis, kadang-kadang kita bawa masuk perkara yang kotor. Tak boleh kita membawa perkara-perkara yang kotor, apatah lagi perkara-perkara yang najis dibawa ke dalam masjid. Sebab itulah dilarang daripada orang yang berjunub, dilarang daripada orang haid, perempuan yang haid ataupun nufasa, perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, dilarang daripada mereka memasuki masjid. Kerana apa? Kerana mereka menanggung najis, kerana mereka membawa najis. Maka masjid ini adalah tempat yang suci, bahkan tempat yang paling suci di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita sentiasa menjauhkan segala perkara kekotoran, lebih-lebih lagi najis. Maka kadang-kadang kita tengok ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang bila bila masuk masjid, mereka bawa bersama mereka baby, bawa bayi. Maka kena berhati-hati. Kadang-kadang apa yang dalam kita panggil lampin bayi itu belum dibuang ataupun apa-apa perkara itu dikira kita membawa masuk najis ke dalam masjid. Maka tak boleh kita membawa masuk najis ke dalam masjid. Kenalah kita sentiasa ataupun segera mengeluarkan perkara-perkara najis dalam masjid. Bahkan kalau kita tengok najis dalam masjid, kita kena segera ambil najis, keluarkan daripada masjid.
Kerana masjid adalah tempat yang mulia, dan antara adab yang kita nak sebutkan di sini adalah hendaklah kita menjauhkan segala perkara kotoran dalam masjid, lebih-lebih lagi adalah najis. Najis itu wajib bagi kita untuk menjauhkan, keluarkannya daripada masjid. Maka suatu hari Rasulullah SAW melihat dalam masjidnya ada orang apa? Ada orang kita panggil apa ya? Buang kahaknya di dinding masjid. Maka Rasulullah ketika itu marah sehingga berubah wajah Rasulullah SAW yang mulia, sehingga sahabat meriwayatkan hadis, aku melihat wajah Rasulullah kemerah-merahan kerana marah. Dan kami dapat lihat kesan marah Rasulullah SAW hanya daripada mukanya sahaja. Maka ketika itu Nabi SAW mengambil satu ranting kayu ataupun satu daripada dahan kurma, Nabi ambil dan Nabi congkelkan. Nabi buangkan kahak yang berada di dinding masjid dan Nabi kikis-kikiskan. Kemudian Nabi mengambil atar, mengambil minyak wangi dan Nabi wangikan tempat yang telah dibuang padanya perkara-perkara yang tak baik itu. Tengoklah bagaimana Nabi SAW sendiri mengambil ranting kayu dan dia mencongkel dan menghilangkan kotoran tersebut, dan dia sendiri yang mengambil minyak wangi dan mewangikan bahagian yang terkena daripada kotoran tersebut. Sedangkan itu bukanlah perkara yang najis. Bukanlah perkara yang najis, perkara yang keluar yang kahak, dipanggil kahak tu kan, hingus ataupun kahak itu bukanlah najis. Tetapi adab Nabi SAW tak suka sesuatu perkara yang kotor berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah dalam satu athar ataupun satu khabar menyatakan bahawasanya mahar ataupun barang siapa yang membuang ataupun menjauhkan satu sampah, satu kotoran daripada masjid, maka perkara yang dia buang itu adalah menjadi mahar untuknya berkahwin dengan bidadari dalam syurga. Bila dia buang satu sampah daripada masjid, maka sampah yang dia buang tadi menjadi mahar untuk dia berkahwin dengan bidadari dalam syurga. Maka itulah sebanyak mana kita membuang sampah daripada masjid, sebanyak mana kita menghilangkan kotoran daripada masjid, maka sudah pasti ramailah bidadari yang dia miliki. Maka sebab itulah kata guru kita bahawasanya, kalaulah kita tahu kemuliaan orang yang membersihkan masjid, kalaulah kita tahu kemuliaan orang yang menjaga kebersihan masjid seperti cleaner-cleaner di masjid-masjid itu, kalaulah kita tahu kelebihan dan apa yang Allah bagi kepada mereka yang sentiasa menjaga kebersihan masjid, sudah pasti, sudah tentu sentiasa penuh kerja-kerja orang yang membersihkan masjid itu. Bahkan mungkin tidak ada jawatan kosong dah bagi cleaner masjid ini, sebab mereka lah antara golongan-golongan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kelebihan untuk sentiasa membersihkan masjid. Maka begitulah. Kalaulah Nabi SAW mengatakan bahawasanya imatatul adha anit tariq syu'batun min sya'bil iman, membuang al-adha, kotoran di atas jalan biasa adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Bagaimana pula jika kita membuang kotoran daripada masjid, tempat yang paling mulia? Kalaulah membuang kotoran ataupun halangan di jalan-jalan biasa saja itu menjadi sedekah, menjadi cabang daripada cabang-cabang iman, maka apatah lagi kalau kita membuang kotoran daripada masjid. Maka itulah perkara yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan dua orang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dua orang nabiullah, iaitu Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail, dengan kata Allah Subhanahu Wa Taala, tahhira baitiya lit-taifin wal-aakifin war-ruk'is sujud. Wahai Ibrahim dan Ismail, hendaklah kamu berdua membersihkan baiti, tahhira baiti, hendaklah kamu berdua membersihkan rumah aku, lit-taifin, bagi mereka-mereka yang bertawaf, dan bagi mereka yang duduk dalam masjid, dan bagi mereka yang orang yang sedang rukuk dan sujud di dalam masjid. Maka Allah menugaskan Sayyidina Ibrahim Khalilullah dan juga Sayyidina Ismail untuk membersihkan, menjadi cleaner bagi Masjidil Haram. Maka itu adalah satu jawatan yang sangat besar, satu jawatan yang sangat mulia. Maka sebab itulah kalau kita katakan bahawa kalau kita dapat tahu hakikat kemuliaan orang yang membersihkan masjid, sudah pasti kita berlumba-lumba untuk membersihkan masjid, dan kita berlumba-lumba untuk kerja jadi apa? Jadi cleaner masjid dah. Sebab itu satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab yang ketiga yang ingin saya sebutkan di sini. Adab yang pertama, masuk masjid dengan kaki kanan. Adab yang kedua, membaca doa sebelum masuk masjid. Adab yang ketiga adalah hendaklah kita menjauhkan segala kotoran daripada masjid, lebih-lebih lagi kalau kita ternampak najis. Maka jaga-jaga kalau kita bawa baby ke, bawa sampah-sampah sarap dalam masjid, maka kena berhati-hati. Bahkan bangkai yang kita tengok ada dalam masjid, wajib kita ambil bangkai tersebut, kita keluarkan daripada masjid. Kerana bangkai binatang dikira najis. Bangkai binatang dikira najis. Sekecil mana pun binatang tersebut, maka ianya dikira najis.
Cuma mungkin dimaafkan dalam masalah air. Baik. Adab yang keempat yang ingin saya kongsikan pada malam ini insya-Allah adalah memberi salam ketika mana masuk masjid. Sunat kita untuk memberikan salam jika kita bertemu dengan orang muslim, jika kita bertemu dengan orang mukmin. Bahkan para sahabat sentiasa tewas bila nak berlumba siapa dulu yang bagi salam pada Nabi SAW, maka mereka sentiasa tewas. Nabi dulu yang akan memberikan salam dahulu kepada mereka. Begitu juga jika kita disunatkan untuk memberi salam kepada mukmin biasa, maka bila kita masuk ke dalam masjid, lebih-lebih lagi kita disunatkan untuk memberi salam. Disunatkan kita untuk memberi salam, kecuali kalau kita tengok bila kita masuk dalam masjid ada orang sedang solat. Maka tak sunat kita memberi salam kepada orang yang sedang solat. Begitu juga orang yang sedang baca Al-Quran, maka tak sunat kita memberikan salam kepada mereka yang sedang solat dan sedang membaca Al-Quran. Tapi kalau kita masuk ke dalam masjid, ada orang yang duduk sahaja, duduk maknanya ataupun kita berjumpa dengan orang pertama ketika kita di pintu masjid, maka disunatkan kita untuk memberi salam kepada mereka. Kalaulah kita masuk ke dalam masjid, tiada orang dalam masjid, apa kita nak baca? Kita memberi salam ke atas diri kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam ke atas kami, ke atas aku, dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maka itu jika tiada orang dalam masjid. Begitu juga kalau kita masuk rumah, kalau ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya, disunatkan kita untuk memberi salam ke atas diri kita sendiri. Assalamu alayna, dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang soleh, wa ala ibadillahis salihin. Maka itulah kata Nabi SAW, ataupun satu daripada ungkapan ulama, bukan kata Nabi SAW, orang mukmin itu bila dia berada dalam masjid, ibarat seekor burung yang berterbangan daripada bustan ila bustan, daripada kebun ke kebun yang lain. Dia sentiasa berterbangan dan bebas di dalam masjid. Adapun orang munafik, keadaan orang munafik dalam masjid ibarat seekor burung yang kepalanya keluar daripada sangkar dan kakinya tak mampu nak keluar daripada sangkar. Maka macam mana dia punya kalau orang Terengganu panggil gelepor dalam sangkar tu. Kepala dekat luar, badan dekat dalam, tak mampu nak keluar. Maka itulah keadaan orang munafik bila berada dalam masjid. Sentiasa mereka menunggu saat-saat untuk keluar daripada masjid. Maka bila keluar daripada masjid, mereka merasa bebas. Berbeza dengan keadaan orang mukmin. Orang mukmin bila masuk dalam masjid ibarat seekor burung yang berada di taman bunga, berpindah daripada bunga ini ke bunga ini, berpindah daripada kebun ini ke kebun ini. Maka mereka sentiasa bebas berada dalam masjid dan mereka sangat tenang-tenang dalam masjid. Berbeza dengan orang munafik, mereka sentiasa nak keluar daripada masjid, bahkan waktu yang dia gunakan untuk berada dalam masjid itu adalah waktu yang paling susah dalam hidup mereka. Maka itulah perbezaan di antara orang mukmin dan juga orang munafik. Antara adab di dalam masjid juga adalah hendaklah kita sentiasa menghadap kiblat bila berada dalam masjid. Jangan kita palingkan diri kita daripada kiblat. Kerana duduk menghadap kiblat itu adalah satu kemuliaan dan satu kelebihan, bahkan menjadi sunnah Nabi SAW. Nabi ketika nak tidur pun Nabi halakan badan Nabi menghadap kiblat, apatah lagi bila berada dalam masjid. Dalam masjid kita hendaklah antara adabnya kita menghadap kiblat. Kecuali kalau kita berada dalam halaqah, dalam bulatan yang didirikan untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, ada guru kita di depan, maka adalah adabnya kita menghadap atau kita menyertai halaqah yang ada. Jangan kita berdegil juga nak menghadap kiblat. Kerana sekarang dah berubah dia punya konteksnya, berubah dia punya keadaannya. Sekarang dah ada halaqatul ilm, dah ada halaqah ilmu, kelas menuntut ilmu. Maka sekarang disunatkan kita untuk, bukan sunat, diadabkan kita, antara adabnya adalah kita masuk ke dalam halaqah dan kita tak memandangkan badan kita ke arah kiblat. Tapi kalau kita seorang-seorang diri duduk dalam masjid ataupun kita dengan aktiviti persendirian kita, maka disunatkan kita untuk menghadap kiblat. Adabnya adalah dengan menghadap kiblat. Maka orang yang menghadap kiblat ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab yang kelima. Adab yang keenam yang disebutkan dalam Kitabul Adab daripada Imam Al-Ghazali adalah yalzamul muraqabah annahu fi baitillah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah dia sentiasa melazimi al-muraqabah. Al-muraqabah itu apa? Sentiasa merasakan diri kamu itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa merasakan diri kamu itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kamu sekarang berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa merasakan diri kamu adalah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tetamu, ada adab-adab tetamu bila kita berziarah ke rumah orang yang kita dah bincangkan pada kelas yang lepas. Tapi sekarang kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita sentiasa rasakan yang bahawasanya diri kita ini diawasi terlebih lagi dalam masjid oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka begitulah, kerana sekarang kita menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia terdengar dua orang lelaki, dua orang pemuda yang mengangkat suaranya bercakap dalam masjid. Maka Sayyidina Umar pun bergegas pergi kepada dua orang pemuda tersebut dan bertanyakan, "Wahai dua orang pemuda, kamu ini datang daripada mana? Berasal daripada mana kamu ini?" Kerana mereka ini meninggikan suara dalam masjid. Maka Sayyidina Umar pun tanya kepada mereka, "Wahai pemuda-pemuda, kamu ini berasal daripada mana?" Kata salah seorang daripada mereka, "Kami daripada Taif." Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, "Kalaulah kamu ini daripada Madinah, daripada kampung ini, sudah pasti aku akan pukul kamu dengan apa? Dengan durrah aku ini. Dengan kita panggil apa? Tiris, ataupun kita panggil apa? Shil, pedang. Kepunyaan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Benteng pedang tu. Panggil apa ya? Durrah, dikatakan dalam kitab Ad-Durrah. Dikatakan kan durratuhu ahyab min sayfil hajjaj. Kalaulah kamu ni daripada Mekah, sudah pasti aku pukul kamu dengan benda ini. Tapi disebabkan kamu bukan daripada orang Mekah, maka aku lepaskan kamu untuk kali ini. Kerana apa? Kerana beliau, dua orang tadi mengangkat suara tinggi dalam masjid. Maka Sayyidina Umar pun katakan kepada dua orang tadi, "Tidakkah kamu mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi SAW. Zaman itu adalah zaman khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maknanya zaman Nabi dah wafat lama dah. Nabi dah wafat dah bertahun-tahun dah, tetapi Sayyidina Umar masih lagi berdalilkan ayat ini. Tidakkah kamu mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian mengangkat suara kalian fawqa sautin nabi, lebih daripada suara Nabi SAW. Rasulullah dah wafat, Rasulullah dah meninggal, Rasulullah dah masuk ke dalam alam barzakh. Maka kenapa Sayyidina Umar masih lagi menggunakan ayat tersebut? Kerana mereka meninggikan suara dan Rasulullah ada di sekitar mereka, kerana mereka berada di Masjidin Nabawi. Maka itu menunjukkan bahawasanya akidah yang sahih tentang orang yang meninggal, akidah yang sahih tentang Nabi SAW, bahawasanya walaupun mereka dah berpindah daripada alam yang nyata ini, berpindah ke alam barzakh, tetapi mereka masih lagi hidup, mereka masih lagi mendengar, mereka masih lagi nampak apa yang kita buatkan. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, tidakkah kamu mendengar ayat tadi? Sedangkan Rasulullah dah wafat. Maka adakah perkara tersebut berseleweng dengan akidah yang benar? Tidak, kerana itulah akidah para sahabat. Akidah para sahabat sentiasa beradab dengan Nabi SAW walaupun Nabi dah pergi wafat, walaupun Nabi dah meninggal. Mereka masih lagi beradab dengan Nabi SAW. Begitu juga Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika mana Nabi wafat, di dalam rumahnya, dimakamkan di rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Aisyah macam biasa masuk dalam rumah, tak pakai tudung, tak pakai hijab. Tetapi apabila ditanam sahaja Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam bilik yang sama di rumahnya, ditanamkan, dimakamkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas dimakamkan Sayyidina Abu Bakar di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah tak lagi masuk ke dalam bilik tersebut dengan membuka hijab. Bahkan dia sentiasa memakai hijab. Kerana apa? Bila ditanyakan, kerana adanya Sayyidina Abu Bakar, aku malu dengan Sayyidina Abu Bakar. Walaupun dah wafat sekalipun, masih lagi pakai tudung di hadapan orang yang bukan ajnabi, ataupun orang ajnabi, bukan mahramnya. Maka itulah keadaan para sahabat dan sahabiyah. Mereka faham keadaan orang yang dah meninggal, orang dah wafat. Walaupun mereka berpindah, tetapi mereka masih melihat kita, masih mendengar kita. Baik. Maka hendaklah kita menjaga adab-adab dalam masjid dengan kita tak buat bising dan tak buat riuh rendah dalam masjid. Bahkan seperti mana yang saya sebutkan pada kelas yang lepas, tak boleh kita nak cari barang yang hilang dalam masjid. Kenapa kamu nak cari barang yang hilang dalam masjid? Keluar masjid lah, buat pengumuman di luar masjid. Tapi kalau seseorang itu cari barang dalam masjid dan dia buat pengumuman dalam masjid, siapa yang jumpa handphone aku ke, siapa yang jumpa jam aku ke, siapa yang jumpa kunci kereta aku ke, seharusnya tak dibuatkan pengumuman tersebut dalam masjid, bahkan dibuatkan di luar masjid. Bahkan disunatkan kita untuk kita mendoakan bagi mereka-mereka yang mencari ataupun mereka yang mengangkat suara untuk mencari barang dalam masjid.
barang kepunyaan dia yang hilang dalam masjid, maka disunatkan kita untuk kita doakan kepada dia, la raddallahu alaika dhalatak, semoga Allah tak memberi balik, tak memberi jumpa kepada barang-barang kamu yang hilang itu. Begitu juga mereka yang berjual beli dalam masjid, disunatkan kita untuk mendoakan kepada mereka, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tak menguntungkan perniagaan kamu sebab kamu berniaga dalam masjid. Maka sebab itulah dilarang kita untuk membuat bising dalam masjid, kerana masjid ini tempat zikir, tempat kita sembah Allah, tempat kita solat, dan tempat kita membaca Al-Quran, dan tempat kita menuntut ilmu, segala perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah, maka janganlah kita berjual beli dalam masjid, kita buat bising dalam masjid. Sesungguhnya perkara itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka begitu jugalah antara adab yang terakhir yang ingin saya kongsikan adalah keluar daripada masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Kerana perkara yang luar masjid itu sudah pasti masjid lebih mulia daripada luar masjid. Maka kita masuk ke masjid dengan kaki kanan, dan kita keluar daripada masjid dengan kita mendahulukan kaki kiri, dan kita baca doa yang kita telah ajarkan pada kelas yang lepas. Bismillah walhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Allahumma fighli dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan jadikanlah aku dan bukakanlah bagi aku pintu kelebihanmu, pintu kurniaanmu, pintu pemberianmu. Maka kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membukakan bagi kita pintu kelebihan, pintu kemuliaan, pintu khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah di dalam suratul Jumu'ah disebutkan bahawasanya فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Sebelum itu Allah menyebutkan bahawasanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika dah dipanggil kamu untuk melakukan solat Jumaat, maka hendaklah kamu fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, wa dzarul bai', hendaklah kamu meninggalkan segala jual beli. Maka haram hukumnya bagi mereka yang berjual beli ketika mana solat Jumaat. Di hari Jumaat, di waktu khatib dah naik ke mimbar, maka hukumnya haram kita berjual beli. Yang menjual pun haram, yang beli pun haram. Walaupun perjualannya sah jika dilakukan, sah hukumnya, tetapi hukumnya adalah haram. Barang siapa yang berjual beli ketika mana khatib dah masuk ke atas mimbar. Maka sekarang waktu PKP ini, saya nak ingatkan bahawasanya sekarang mungkin kita tak mampu nak ke masjid untuk solat Jumaat, tapi kita masih lagi dilarang untuk berjual beli ketika waktu khatib dah naik ke mimbar. Maka perkara itu adalah perkara yang haram. Maka janganlah kita pergi ke shopping mall ke, pergi jual beli ke ketika waktu solat Jumaat. Hendaklah kita jauhkan daripada perkara tersebut, kerana di situ hukumnya haram kita berjual beli ketika mana khatib dah naik ke mimbar. Sehinggalah dia turun daripada mimbar tersebut. Maka sekarang barulah Allah kata fa idza qudiyatis solah, apabila kamu dah selesaikan solat, lepas khatib turun mimbar, sembahyang Jumaat, selepas kamu dah selesai sembahyang Jumaat, fantashiru fil ardi, maka sekarang kamu bolehlah kamu nak bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, wabtaghu min fadlillah, dan carilah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini bolehlah sekarang kamu nak berjual beli selepas kamu menunaikan solat Jumaat. Maka sebab itulah para salafus soleh, bila dia dengar ayat ini, fa idza qudiyatis solah, apabila kamu dah selesai solat, apabila solat dah selesai dilaksanakan, maka hendaklah kamu wabtaghu min fadlillah, kamu bertebaran di atas bumi dan kamu pergi keluar berjual beli. Maka para salafus soleh, bila mereka pulang daripada sembahyang Jumaat, mereka akan beli satu perkara atau dua perkara walaupun sedikit sekalipun sebelum mereka pulang ke rumah. Kerana Allah menyuruh, walaupun di sini suruhannya bukan berbentuk wajib tapi berbentuk jawaz, boleh bagi kita untuk berjual beli selepas solat Jumaat, tetapi kata para ulama ada barakahnya. Ada barakah bagi mereka yang membeli sesuatu perkara selepas solat Jumaat. Belilah apa-apa pun, yang penting pembelian itu mesti ada barakahnya. Kerana Allah suruh kita untuk membeli, Allah suruh kita untuk berjual beli selepas solat Jumaat. Walaupun suruhannya bukan berbentuk sunat, walaupun suruhannya bukan berbentuk wajib, hanyalah harus di sini kerana dia apa? Ba'dan nahi, al-amru ba'dan nahi. Suruhan selepas dah dilarang menjadi jawaz, yufidul jawaz ataupun yufidul ibahah. Membolehkan bagi kita untuk berjual beli, maka mereka sentiasa mencari ataupun membeli sesuatu perkara selepas mereka solat Jumaat.
Kerana mereka kata ada barakah padanya, kerana Allah suruh kita membeli. Maka itulah antara adab-adab yang kita dah bincangkan. Maka saya ulang sekali lagi di sini. Adab pertama adalah kita masuk masjid dengan kaki kanan. Adab kedua, membaca doa sebelum masuk masjid. Adab ketiga adalah kita menjauhkan segala perkara yang kotor, sampah ataupun yang macam itu, ataupun lebih-lebih lagi najis. Adab yang keempat adalah kita memberi salam kepada orang yang dalam masjid, kecuali kalau orang itu sedang solat ataupun sedang membaca Al-Quran. Adab yang kelima adalah kita sentiasa menghadap kiblat ketika mana kita berada dalam masjid. Adab yang keenam adalah kita sentiasa merasakan diri kita dipandang, diawasi, dijaga dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masjid. Maka tak boleh buat bising dalam masjid. Dan adab yang terakhir adalah kita keluar daripada masjid dengan kaki kiri dan kita membaca doa, membaca doa keluar masjid. Okey, kita tengok soalan ada. Maaf soalan Ustaz, kalau kita terlupa masuk dengan kaki kanan kiri, adakah sunat kita ulang semula perbuatan tersebut dengan niat nak bertukar dengan ada masuk keluar katakan Naam. Disunatkan kita keluar balik dan masuk balik dengan kaki kanan. Kalau kita dah terlepas, dah termasuk dengan kaki kiri, hendaklah kita menyesali perbuatan tersebut dan kalau boleh keluar balik dan masuk balik. Masuk balik dengan kaki. Maknanya kita ulangi balik perbuatan kita masuk masjid dengan menggunakan kaki kanan. Naam. Baik. Jadi itu saja soalan pada malam ini, insya-Allah. Semoga apa yang saya kongsikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua. Dan semoga kita dapat sebarkan kebaikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita yang lain, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita. Semoga kita sama-sama dapat masuk masjid dengan penuh adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dengan adab kita, sekadar mana adab kita dalam masjid, maka sekadar itulah pemberian pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling banyak menjaga adab ketika mana dia berada dalam masjid, maka orang itulah yang paling banyak menerima pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai di sini saja pada malam ini, insya-Allah. Pada malam esok insya-Allah ada lagi kelas satu lagi. Mungkin kita akan bincangkan beberapa adab pada tajuk yang lain. Saya akan tengok balik apakah tajuk yang sesuai untuk kita bincangkan, insya-Allah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan taufik kepada kita dapat bersama-sama kita amalkan dengan perkara yang kita belajar. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.